Your perfect photographs on the wall, and if I know you, you're okay. I don't wanna dance. Hai, sekarang kita orang berada di Habit Art Cafe. So, kita akan nikmati makanan minuman kat dalam. So, jom join kita orang. I thought I'd be okay till I hit that floor. I thought I'd be fine till I need it all. I thought I'd be wanna let you in, 'cause I don't wanna let you down. Boleh Encik Azmi sikit tentang Encik Azmi? Okay, nama saya Azmi Abdullah. Asal dari Al-Ustazah, berpendidikan dan pendidikan sendiri berpendidikan Mata melanjutkan belajar ke universiti bersama juga dengan isteri saya. Azmi dapat pendidikan formal dalam bidang bisnes ataupun kulineri? Tidak sama sekali. Saya dan isteri hanya mendapat pendidikan dalam bidang seni bina architecture, tapi tujuan pembukaan kafe ini dia datang dari minat yang mendalam, dari minat yang mendalam dari kepada seni dan kopi. Saya tak langsung pada pembukaan kafe ini sejak 2 tahun lepas. Waktu itu sebenarnya Al-Ustaz tidak mempunyai satu tempat yang meletak yang boleh macam mana kita nak cakap, boleh mengetengahkan seni, apa saja bentuk seni, lukisan, ukiran, hiburan, apa saja bentuk seni, bukan saja seni tampak, seni visual, namun seni dari segi nyanyian, apa saja yang kita boleh cakap tentang seni. Apakah konsep yang diketengahkan oleh Encik Azmi untuk Habit Art Cafe? Sebenarnya Habit Art Cafe, tujuan konsep asal pembentukan Habit Art Cafe ini adalah bertujuan, seperti yang saya cakap tadi, bertujuan untuk menaikkan taraf pengetahuan, input kepada penduduk tempatan, tak kira usia, dari young generation to older. Kita nak meninggikan martabat seni sekitar Al-Ustaz. Sebab seperti mana kita tahu, Al-Ustaz ataupun kawasan sebelah utara ni kurang pendedahan kafe-kafe ataupun tempat-tempat yang bukan saja dapat menjual sesuatu barang beli dalam keadaan barang ini. So tujuan asalnya itu. So konsep tu datang daripada tujuan pembentukan itu. So di mana kami Habit Art Cafe akan sentiasa berubah dari segi design dan bentuk, cara susunan. So kalau mungkin kalau kamu semua datang pada sekarang, susunannya begini, mungkin 2 bulan lagi kalau datang susunannya macam lain, so that
itu juga salah satu bidang seni pada kami. So involving dengan art spaces yang kita nak main. So kalau bercakap dari segi konsep, itu sangat macam genre. Pada kami macam konsep yang akan diketengahkan depends macam depends kepada mood pada tahun tu atau pada bulan tu. Dia tak menentu pada kami. Boleh kami tahu bila kafe ni dibuka secara rasmi dan sudah berapa lama kafe ni beroperasi? Seingat saya kafe ni secara rasminya dibuka pada Jun 2012 bersamaan dengan 1 Ramadan, dan kalau tak silap saya sudah hampir 1 tahun lebih, 1 tahun setengah macam tu. Kami tertarik dengan keunikan kafe ni dari segi luaran dan makanannya yang agak lain daripada kafe-kafe yang ada dekat Kedah dan Perlis. Jadi boleh Encik kongsikan bagaimana tercetusnya idea ni untuk buka kafe macam ni? Sebenarnya kami macam soalan yang sebelumnya, kami bukan dari culinary. Kami hanya cintakan kopi dan seni, dan ada kemampuan sedikit pada waktu itu untuk menyewa tempat ni. So pada masa yang sama, sebuah kafe mestilah kena ada sedikit makanan yang bersesuaian dengan tempat ni. Timbul idea untuk kita berkongsi dengan kawan-kawan. So kadang-kadang macam kawan-kawan yang belajar kulineri yang tak ada tempat untuk menjaga, so kita just open the area untuk orang yang tahu tentang tu, join the team untuk elevate Habit Art Cafe. Dalam mengendalikan sesuatu perniagaan, pasti ada sumber inspirasi untuk dijadikan panduan atau benchmark bagi mengukuhkan perniagaan ini. Boleh Encik kongsikan dengan kami siapakah inspirasi Encik untuk kafe ni? Inspirasi ini soalan yang agak-agak berat dah. Sebab pada kami, saya rasa pada sesiapa saja yang belajar tentang reka bentuk seni reka, dia akan ada dia punya something to inspire dia orang untuk membuat something different dekat satu tempat. So sebenarnya itu yang inspirasi, tapi tak dapat dinafikan lah. Kami juga ada certain reference kafe-kafe kecil, kafe-kafe seni sekitar Australia, sekitar luar lah, yang mana bukan kita nak membanggakan cara orang luar, tapi tempat-tempat itu telah berjaya menarik hati seni dan berjaya menaikkan martabat seni. Itu yang membuatkan kami nak sangat buat tempat itu. Selain persekitaran yang kondusif dan selesa untuk pelanggan, apa keistimewaan lain yang telah Tuan tekankan untuk Habit Cafe? Okey, Habit Art Cafe, kami akan jadikan Habit Art Cafe sebagai satu hub, sebagai satu tempat, sebagai satu platform, sebagai satu stesen di mana tempat ni akan distribute apa saja macam saya cakap tadi, dari segi jualan, lukisan, dari segi seni, hiburan, nyanyian, lagu, bahkan kami dalam perancangan untuk mengadakan event bersama artis-artis dalam negara, mungkin dalam 11 Januari, dan mungkin kami akan adakan satu event bacaan puisi dengan writer-writer lokal kat sini pada 1 Mac. So acara-acara ni yang akan kita akan sentiasa buat event by event for the sake of nak menaikkan nak menaikkan
orang kata scene Alor Star dan Northern area itself, dan dua secara tak langsung dapat mengembangkan bisnes lah kan. Dalam sesuatu perniagaan pasti ada turun naiknya. Untuk dijadikan kongsi pengalaman, boleh Tuan ceritakan bagaimana turun naiknya Habib Art Cafe ini sejak pembukaan sehingga sekarang? Sebenarnya kalau cakap tadi, tujuan asal Habib pun bukannya more to untuk mengait untung dan more to business itu menjual. Kami seolah-olah membuka ni sebagai satu hak untuk menjual platform untuk acara-acara bagi orang muda, macam saya cakap tadi, acara-acara seni. Memang susah untuk kalau kita cakap dari segi untung, tapi alhamdulillah buat masa sekarang setiap pembukaan sampai sekarang kita boleh menjalankan bisnes lah. Maksud kata pendapatan yang dapat dalam tempoh harian dan bulanan still achieve the orang kata margin untuk jalan bisnes lah. So alhamdulillah lah. Tapi dari segi rintangan ni memang banyak, terlalu banyak. Pasal kita tak dapat paksa orang yang tak minat seni untuk minat seni, dan rumahan orang yang tak mahu mengenali tempat ini, benda-benda macam tu. Tapi so alhamdulillah dia dapat atasi semua tu dengan tenang. Seperti yang kita tahu, mengurus perniagaan bukanlah sesuatu yang senang. Ada saingan daripada pesaing-pesaing seperti kedai-kedai makan yang berhampiran. Bagaimanakah cara Tuan mengatasi pesaing-pesaing ini? Mungkin melalui promosi atau pengiklanan? Pada kami hanya berpegangkan satu konsep. Buat apa-apa pun dengan terbaik, walaupun dari segi minuman. Contoh, kalau sometimes dapat permintaan dari customer, walhal customer tak pernah minum kopi tapi dia menunggu pasal benda yang tak pernah. So contohlah, ini sebagai contoh. So kita sebagai pengusaha kafe atau owner, dari segi salah satu cara untuk mengelak benda tu, kita terangkan macam mana cara betul ambil minuman tu kalau dia tak suka ke apa. So dari segi tu maksudnya the main thing is mutu lah kan? Dari segi kebersihan, dari segi apa saja ya, mutu yang diutamakan. Walaupun nampak dengan mata kasar tempat ni macam seolah-olah buruk, tapi itu demi tapi itulah yang cuba kami pertengahkan dalam mutu. Bagi memulakan perniagaan ini, secara peratanya berapa jumlah modal yang Encik Azmi gunakan? Mungkin Encik boleh kongsikan dengan kita. Kalau seingat saya lah, kalau tak silap, modalnya agak kecil buat zaman sekarang lah. Modal sekitar dalam 60,000, dan dia semakin dari 60,000 tu kita akan tambah daripada untung tu. Contoh macam kami mulakan dengan coffee machine yang sangat kecil, memang bukan tujuan untuk perniagaan, tapi pasal minat dan terlalu minat untuk menjayakan tempat ini, so kita go. So daripada keuntungan itu kita tambah, kita upgrade sikit demi sikit. Macam dari segi painting pun sama juga. Mula-mula kita cuma pamerkan art-art yang kami buat sendiri, husband and wife buat sendiri, buat letak. Lepas tu dapat sokongan dari artis tempatan, so ambil art dia orang letak. So ini pula kalau boleh tengok sekarang di sekeliling kita, pameran daripada pelajar dari sekolah menengah Kek Wah Private yang dijalankan selama sebulan, dah hampir tamat. So macam tu lah. So mana kata kalau sekarang Habib Art Cafe dah, kalau nilai dah hampir ratusan ribu lah, sebab kalau campur dengan artwork apa semua.
siapa yang membantu kendalikan Habit Art Cafe ni selain daripada mungkin pekerja ataupun family sendiri? Membantu maksudnya dari segi penumbuhan, perjalanan operasi. Dua-dua. Okey. Okey. Sebab Habit Art Cafe pada saya pada satu perniagaan yang mudah lah pada kami. Pasal dia tak sampai pun dalam tempoh 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas. Dari awal penumbuhan sehingga sekarang memang dari A sampai Z kita boleh cakap memang kami, saya dan isteri serta adik Abah Bahuddin yang mengendalikan dari A sampai Z, dari segi reka bentuk, dari segi pemilihan barang, dari segi constructionnya pun sendiri, semuanya bagi kita orang sendiri. So kita bukan tak nak ambil staff buat masa sekarang, tapi so far sebab macam saya kata tadi, demi jaga mutu buat permulaan, so kita cuma mengambil teman-teman atau sahabat lain yang terdekat. Kami yakin bahawa ramai orang yang kagum dengan perubahan Habit Art Cafe ini yang jarang ditemui. Bagi mempermudahkan lagi Habit Art Cafe ini di mata masyarakat, apakah perancangan Encik pada masa akan datang? Perancangan masa depan, tentu mesti ada, semua perniagaan mesti ada perancangan. Tapi uniknya perancangan tu datang setelah beberapa bulan atau setelah perniagaan ini dijalankan. Sebab pada dasarnya habit diperlukan untuk diri sendiri dan kawan-kawan. Tapi alhamdulillah dengan berkat usaha dan sokongan kawan-kawan, dia berkembang seadanya sampai sekarang. Dan dalam masa perkembangan itulah timbul orang kata perancangan. Okey, mungkin start dari next year 2014 kita akan try to buat cawangan lain di bandar-bandar kecil. Kita tak mahu tackle bandar besar seperti KL. Kita, kalau boleh kita nak kesedaran seperti mana yang di KL tu di semua tempat yang kecil, kan? Semua orang nak berniaga dekat KL, semua orang nak berniaga dekat tempat-tempat yang besar, tapi tak ada orang yang nak cuba menaikkan tempat-tempat kecil. So kami akan cuba buat benda-benda tu. Macam contoh buka dekat Kuala Nerang ke, contoh buka dekat Kuala Perlis ke, contoh tempat-tempat yang tempat-tempat yang kecil. Okey, apakah menu minuman yang menjadi pilihan pelanggan serta keunikan minuman di Habit Art Cafe ni? Dan mungkin jenis-jenis kopi macam tadi Cik Azmi cakap ada kopi yang the main menu kan? Pada mulanya semua menu tu disukai oleh isteri saya. Okey, dan pada plan induk untuk menu tu sebenarnya adalah basically on coffee base macam tu. Jadi bila kita start dengan 1 bulan, 2 bulan, permintaan pelanggan untuk memvarietikan jenis-jenis minuman tu sendiri. Tapi kita tak nak terus pergi pada minuman yang biasa yang boleh dapat di sekitar. So kita develop dari segi macam perisa macam tu lah, macam kopi. Selalu kalau kat tempat lain macam kita ada hazelnut atau peanut semua, so kita cuba top up dengan perisa-perisa yang different, contoh timun macam tu. So in future pun kita akan develop kopi dengan santan. Mungkin benda-benda macam tu kita akan try develop, model pisang, tapi still on development lah. So basically apa saja menu kat Habit ni adalah dia sejalan dengan pergerakan lah. And meaning that apa saja yang perungutan customer dan permintaan customer sebenarnya melalui Twitter ke Facebook ke, kita orang ambil kira. Kita orang ambil kira untuk memantapkan lagi lah dari segi perniagaan.
Tapi yang paling mendapat sambutan adalah 180 degree kalau kopi. Selain itu kita juga ada coklat. Semua coklat tu memang digemari lah. Sekali lagi kami berharap perniagaan dan perancangan Cik Azmi dan isteri untuk meluaskan lagi karya-karya seni ini di masa akan datang akan bertambah bagus dan dikenali ramai. Untuk soalan yang terakhir, apabila menceburi bidang perniagaan, seseorang itu memerlukan semangat yang wajar dan sanggup menghadapi risiko. Apakah pesanan Cik Azmi sebagai usahawan untuk bakal usahawan yang akan datang yang mahu menceburi bidang perniagaan ini? Pada saya kira pendapat saya pada kami dia tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu banyak dalam sektor perniagaan. Tapi apa yang diperlukan adalah semangat dan keazaman. Selain daripada itu, fokuslah sebagai manusia, tawakal, minta, itu dia. Tapi semangat kena macam apa yang kita lagi kami letakkan di semangat kena main salah. Betul-betul bersemangat sebab bidang usahawanan kalau kita belajar dari segi teks, kalau kita tengok segi cabaran, kita boleh tengok cabaran yang by teks, tapi sebenarnya cabaran terlalu banyak cabaran. Walaupun negara kecil terlalu banyak tawakal. Tapi alhamdulillah benda yang baik akan diganjar dengan baik, insya-Allah.